135. So kita ada peningkatan dan kes terbaru kita alhamdulillah tak lebih daripada 100. Kalau kita tengok negeri-negeri ASEAN, negara-negara ASEAN lebih daripada 100, tapi Malaysia pada 54 kes sahaja. Dan ada 49 kes dalam unit rawatan rapi, dia dalam ICU lah, dan mencatat 88 kes kematian daripada COVID-19. Itu saja saya update sikit berkenaan dengan COVID-19 yang tengok FB Live ni. Jadinya hari ni kita akan bersama dengan panel-panel kita. Sebenarnya ada 3, tapi baru ada 2, iaitu panel pertama saya kenalkan Encik Muhammad Taqiyullah Ahmad. Beliau adalah guru sekolah menengah sains Selangor. Apa khabar Encik Saiful? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Saya tanya awak juga. Saya sihat alhamdulillah, dan saya harap kita semua dalam perlindungan rahmat Allah lah. Sihat sejahtera. Bagus cikgu. Terima kasih Cikgu Saiful. Jadi panel kedua kita bersama dengan cikgu ataupun teacher Sofiatul Raunakiyah. Beliau adalah guru daripada Sekolah Kebangsaan Presid 16 Putrajaya. Apa khabar teacher Sofia? Sihat je? Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Malah bertambah-tambah sihat bila dah kena kuarantin dalam rumah ni kan. Alhamdulillah. Ada petang makin bertambah kuarantin kita. Yalah. Okey. Okay, cikgu. Tadi saya dah kenalkan beberapa panel. Jadi saya nak bertanya sikit kepada cikgu Saiful dengan teacher Sofia lah. Kita tahu baru-baru ni pada 15 April lepas Kementerian KPM baru bagi tahu yang maklumkan beberapa statement KPM yang dia mengatakan kita sangat tahu isu sangat besar, iaitu antaranya pemindaan ataupun penangguhan SPF dengan FTPM dan juga pembatalan UPSR dan PT3. Jadi cikgu, saya nak mohon respon daripada cikgu, iaitu cikgu Saiful, panel pertama dengan teacher Sofia atas statement KPM tu. Boleh tak cikgu kongsikan cikgu? Saya mulakan dengan cikgu Saiful dulu, boleh cikgu? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang apa yang telah kita maklum, UPSR dibatalkan, PT3 dibatalkan dan juga UPKK dibatalkan, dan SPM telah dibawa kepada tarikh yang baru. Apa pun dalam apa kita nak kata, dalam keadaan yang kita dalam bahasa KPM sekarang ni, kita seringkali dikatakan tentang new normal. Okay, dengan student yang cuti lama yang tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi apa yang kita perlu respon dan kita kena adapt sekarang ialah kita kena positif je. Kita positif dan kita hadap apa yang KPM akan bawakan dan kita kena ikut saja. Mereka memandu kita sekarang. Jadi relax, tak perlu gelabah, tak perlu takut. Kalau ada pindaan, mesti ada perkara yang mereka akan buat. Kalau ada penangguhan, kalau ada pembatalan, mesti ada satu benda yang mereka akan lakukan untuk kebaikan kita. Jadi pada saya respon secara umumnya, kita positif, kita terima, kita sambut baik. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Saiful. So respon Cikgu Saiful sangat baiklah. Dia kata kita kena positif dengan apa jua yang berlaku. Tapi kita pun kena bersiap sedia semua warga pendidik, betul lah. Jadinya saya teruskan kepada teacher Sofia je. Bolehkah teacher bagi tahu respon ataupun feedback teacher, pandangan teacher? Silakan teacher. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, berkenaan respon UPSR ni dari sudut reaksi pihak-pihak yang terlibat lah kan. Kalau nak kata daripada satu sudut guru, saya sebagai seorang cikgu dan saya memang mengajar tahun 6, memang mengajar pelajar UPSR, tidak dinafikan ada satu perasaan yang lega lah atas kerana seperti mana maklum, Malaysia ni masih mengamalkan exam orientedness yang sangat kuat. Jadi sekolah khususnya guru-guru yang mengajar kelas exam
memang sudah bersiap siaga melatih pelajar untuk menghadapi exam sejak awal tahun lagi. Malah pantang ada cuti ke, pantang ada whatever break ke, mesti nak buat juga kelas tambahan. Cikgu-cikgu tahun 6 pun tidak dibenarkan untuk keluar kursus ke apa sebab mereka nak guru-guru yang berkenaan tu fokus pada exam. Jadi apabila berlakunya perkara macam ni, apa yang berlaku dekat kepala cikgu-cikgu tahun 6 saya rasa kebanyakannya adalah macam mana aku nak kodok ni kalaulah sekolah masih hendak meneruskan lagi UPSR tu kan. Memang tak berhenti fikir macam mana aku nak kodok, macam mana aku nak ajar esei melalui online learning segala apa ni. So bila guru mendengar pasal pembatalan tu, satu kelegaan yang besar lah. Dan saya rasa pihak sekolah pun lega juga sebab pihak sekolah ni walaupun sudah disuruh jangan membandingkan peratus segala apa, mereka masih ada rasa hendak membandingkan peratus. Jadi bila berlakunya isu ni mesti mereka risau macam mana nak pastikan pelajar semua mengikuti peredaran pembelajaran dengan yang sepatutnya. Itu dari sudut guru lah. Kalau dari sudut parent, bila pengumuman tu berlaku, parent banyak bagi tahu saya mereka sedikit ralat. Satunya, diorang rasa ralat sebab satunya mereka takut kalau anak dah tahu, sakan nak sambung main game, tak ada UPSR. Kan? Betul. Jadi ada parent yang beritahu saya memang dia tak bagi tahu anak yang UPSR tu batal. Dia buat macam seolah-olah UPSR tu masih terus je. Okay? So ada parent yang kata, alah kenapa menteri tak umum benda ni waktu hujung-hujung dulu. Biar je budak anggap benda ni UPSR ni masih berjalan kan. So parent cikgu pula takut. Cikgu pula lagi berdebar. Understandably, parent risaukan dari sudut, kan banyak parent yang mengharapkan anak mereka lah dapat masuk ke SBP ataupun MRSM. Memang sudah dimaklumkan akan ada mekanisme baru untuk memastikan kita dapat saring pelajar yang layak masuk dan tak layak masuk ni. Tapi sebab belum diumumkan apakah itu mekanisme yang akan dilaksanakan, maka parent risaulah, mereka tertanya-tanya apa agaknya. Jadi mereka tetap push. Banyak parent yang bagi tahu saya, teacher walaupun UPSR batal, saya masih nak anak saya ikuti jadual yang saya dah sediakan ni. Mereka tetap kena belajar. So itu dari sudut guru dan parent lah. Kalau pelajar, maklumlah dah tahu UPSR batal, seronoklah mereka kan. So setakat itu je lah setakat respon saya. Tapi kalau dari sudut lain lah, saya rasa sememangnya exam tu bukan sepatutnya jadi satu orang kata big deal dalam pendidikan, because education is a lot bigger than examination. So kalau batal tu sebenarnya it shouldn't be such a big issue lah. Benda tu hanya orang kata penilaian atas kertas tentang kefahaman murid. Dan ia juga bukan satu refleksi yang benar-benar tepat pun. So I feel positive lah towards this cancellation of the exams. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Teacher Sofia. So nampaklah preparation cikgu-cikgu ni memang struggle habis tak apa. Jadinya apa yang kita mengharapkan statement daripada KPM baru-baru ni pun dapat membantu sedikit dengan pengurusan cikgu-cikgu atau pengurusan sekolah. Antaranya kita boleh ubah sikit tafiz. Sebab saya pun pendidik kak, saya mengajar juga dekat Smart Tafiz. So tahulah preparation macam mana susahnya bila kita dapat tahu PKP statement ni dapat sikit membantu cikgu-cikgu. Jadi kita teruskan lagi. Sebelum tu saya akan bertanya sikit beberapa soalan kepada panel, ahli panel kita. Jadinya saya nak tanya dulu kepada Cikgu Saiful ke? Ya betul, boleh. Cikgu Saiful boleh tak kongsikan kepada penonton dengan kami semua ni apa kesan PKP ni kepada sistem PDP pelajar terutamanya dalam sekolah menengah secara umumnya dan secara khususnya di peringkat sekolah berasrama penuh SBP. Silakan Cikgu Saiful.
Okey, secara umumnya kesan yang boleh kita lihat daripada sudut positif, sebelum ni kita jarang menggunakan PDPC online. PDPC ni pembelajaran dan pemudacaraan. Jarang. Kalau dekat sekolah ni kita guna, mungkin ada yang ada kemudahan, mungkin ada yang tak ada, tapi secara menyeluruhnya kita kurang menggunakan. Okay, dan kita banyak kreatif daripada kaedah PDPC dengan cara lain tanpa menggunakan teknologi. Tapi bila ada PKP ni, nak tak nak semua benda kena on. Bila kata semua benda kena on, apa sahaja daripada PC, daripada laptop sampai ke WhatsApp ataupun Telegram, apa sahaja medium yang menggunakan gadget, kita gunakan sehabis baik. Maksud kata daripada sebelum ni kita tak tahu, kita kurang pendedahan mengenai bagaimana cara kita untuk mengendalikan Google Classroom, bagaimana cara untuk kita buat nota, untuk buat latihan dekat dalam Google Classroom, Microsoft, macam-macam platform. Jadi bila ada tempoh PKP ni, lahirlah satu benda yang sangat kreatif yang kita kena buat, belajar dan bina sendiri bahan-bahan tu semua untuk kita punya student. Dan kalau kita tengok daripada kesan positif yang lain, student kita akan lebih kreatif. Maksud kata lebih kreatif ni, mereka akan explore lebih daripada apa yang cikgu akan explore. Okay, cikgu dah tentu terpaksa jadi kreatif, tak ada pilihan. Cikgu kena kreatif. Jadi student, bila kita dah explore, kita bagi dia tugasan, mereka akan explore dengan lebih banyak dan mereka akan lebih kreatif lah. Kiranya mood untuk buat homework tu bukan kata alamak cikgu bagi homework kita kena pegang pen, kita kena pegang pensel. Lagi pula kalau bagi karangan sampai 3-4 karangan nak kena hantar dalam masa 3-4 hari, memang tengok aje mood tu dah lain. Tapi kita bagi mood, okey, pegang PC, duduk depan PC, duduk depan laptop, now type, buat slide, buat e-poster, buat apa saja. Lepas tu dia siap boleh bentang dekat dalam Google Classroom. Jadi kesan positif satu, mereka akan lebih kreatif, inovatif, cikgu pun boleh membangunkan diri dia. Baru betul orang kata pembelajaran abad 21 sampai masa dia. Dan boleh saya share dekat sini yang saya kira semua orang dah tahu, penggunaan akses aplikasi Google Classroom ni, sebelum ni kita nombor 2, nombor 1 Itali. Dia punya capaian tu nak menggambarkan cikgu Malaysia begitu committed mengendalikan Google Classroom, pembelajaran e-learning atas talian maya, virtual semua ni. Sekarang setakat 17 hari bulan, kita nombor 1. So hebatlah cikgu Malaysia ni. Dan student kita pun sangat hebat. So saya nampak itu je. Kesan negatif tu biasalah. Akan ada rungutan seperti capaian internet tidak laju ataupun susah nak akses. Itu tak apa, kita faham. Kita faham. Mungkin ialah apa saja benda kita ada cabaran, kita ada rintangan. Tapi sebagai cikgu, sebagai pendidik, kita akan bantu. Apa saja kita akan bantu. Yang penting student kita maklum, cikgu saya tak ada ni, cikgu saya kena buat macam ni tapi tak boleh buat. Kita akan tolong, insya-Allah. Cikgu kan, bagi tahu apa pun cikgu tolong jugalah. Tak adalah cikgu kejam kan. So itu yang saya nampak kesan positif, dan ada sisi negatif dia sikit-sikit, tu biasa. Betul-betul. Terima kasih Cikgu Saiful kerana bagi respon ataupun bagi pandangan tentang kesan PKP ni. Betul, saya setuju. Daripada online juga membantulah, positifnya lah pelajar-pelajar dapat bergiat aktif ataupun dia berfikiran kreatif dan inovatif. Tapi jika pelajar-pelajar yang kata ada masalah yang cikgu cakap, dia kena maklumkan juga. Betul. Kalau dia tak maklumkan, agak susah. Kita tak tahu kita risau belajar, tiba dia tak maklumkan. So itu pun kena maklumkan jugalah. Okay, terima kasih Cikgu Saiful. Terusnya saya kepada Teacher Sophia saja. Teacher saya. So Teacher, saya nak tanya Teacher lah, apa kesan PKP ni terhadap sistem PDP di sekolah rendah pula? Tadi PMP di sekolah mendengahan dengan Cikgu Saiful. Kalau dengan Teacher Sophia kan, macam mana dekat sekolah rendah? Dan adakah online learning, sistem online learning adalah sistem yang antara salah satu pendekatan yang terbaik, Cikgu?
Okey, baik. Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, persoalannya adalah sama ada macam mana kesannya terhadap pelajar sekolah rendah. Ya, Okey, betul. sejujurnya pada saya lah kesan terhadap sekolah rendah dengan sekolah menengah sedikit berbeza. Dari sudut umur pelajar kita masih tidak lagi mampu untuk mengendalikan perantian all these devices on their own without adult guidance. Okay, khususnya untuk lower primary, darjah 1 hingga darjah 3, mereka kebanyakannya tidak mempunyai peranti sendiri. Lepas tu kalau dapat pakai pun tidak dapat nak manfaatkannya secara sendirian. Pasti perlu kat ibu bapa. Lepas tu belum campur lagi kalau ibu bapanya entah frontliner ke, ibu bapanya sibuk menguruskan anak-anak yang ramai kat rumah ke, kita tak tahu. Adalah banyak cabaran dari sudut itulah bila dengan sekolah rendah ni. Dan hatta untuk primary pun, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6, masih tidak semua mampu mengendalikan perantian teknologi secara sendirian. Jadi apatah lagi mereka kalau ada handphone sekalipun, handphone tu masih orang kata tidak cukup lah untuk menjalani PDP secara online dengan secara efektif. Sebolehnya kita kalau sebagai cikgu kita nak pakai Google Classroom ke segala apa, kita sebolehnya nak anak-anak murid ada laptop kan. Jadi bila ada handphone ni lazimnya lah cikgu-cikgu paling-paling pun boleh minta budak-budak buat quiz benda yang tidak terlalu membebankan handphone dan tidak mengambil masa yang terlalu lama. Ada juga bagi tugasan melalui Google Classroom segala apa tu, tapi tidak terlalu banyak lah. Dan saya rasa lah sebagaimana Cikgu Syaiful dah pernah sebut, Malaysia ni dapat nombor 1 dari sudut search trend, iaitu Malaysia nombor 1 dalam mencari tentang Google Classroom ni. Sebabnya Google Classroom ni konsep baru kepada kita. Memang benda dah pernah diperkenalkan dah sebelum ni, sebelum PKP lagi, tapi sebab waktu sekarang ni kita dah dipaksa untuk pakai, terpaksa because there's no other choice. Maka banyaklah orang mencari, parent pun mencari-cari, diorang pun nak godek-godek sendiri, khususnya untuk parent sekolah rendah lah. Banyak sangat saya terima mesej daripada parent-parent, teacher-teacher macam mana nak guna Google Classroom ni, macam mana nak hantar assignment segala apa, banyaklah sangat soalan daripada mereka. So mungkin itu antara sebab yang boleh melonjakkan search trend Google Classroom Malaysia kepada nombor 1 lah, sebab kita ada sokongan ibu bapa yang agak baik di Malaysia ni. Ya, aktif, bagus. Kat situlah pada saya bukanlah nak kata sekolah menengah tak ada cabaran dia, pasti ada cabarannya juga kan. Tapi dengan lower primary ni memang terasa sangat sebab mereka masih kecil lagi, okey. Kalau nak cerita pasal soalan kedua tadi, Afiq tanya adakah ia kaedah yang terbaik? Online learning ni. Online learning ni. Okay, apa yang saya boleh katakan, is there another alternative other than online learning? Okay, so nak kata the best method tu in comparison to what? Kita tak ada benda dua method yang kita boleh orang kata banding-bandingkan. Sebab sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, semaju mana pun negara tu, baik Jepun ke, Korea ke, Amerika ke, mereka semua tak ada option lain selain daripada berpaling kepada online learning. There's really no other way other than that. So kalau nak kata best method, yes lah, sebab there's no, tak ada option lain. Cuma mungkinlah yang diperdebatkan adalah sama ada kita patut teruskan online learning ni. Ini memang diperdebatkan, saya baca tengok dekat luar negara pun diorang perdebatkan. Should we continue online learning or should we do nothing at all? Sebab ada yang juga advokasikan supaya kita tak buat apa-apa pun dalam waktu ni. Cikgu-cikgu needs to take a step back. Adalah yang advokasikan ni atas sebab unequal access. Kita seperti mana kita tahu, ada pelajar yang berada di luar bandar. Lepas tu ada yang kata right now is a very traumatic and stressful time. Mungkin parents mereka terputus punca kewangan. Maybe they are children of abuse ke, kita tak tahu. There's so many stories behind closed doors kan. Tapi pada pendapat saya lah, takkan ada cikgu yang berasa senang untuk berbulan-bulan tak buat apa-apa. Okay?
there's no teacher that will feel fine lah, tak buat apa-apa, biar je. So for me, apa yang the best approach is pastikan kita bagi tu bagi, tapi kena keep in mind lah tentang orang kata bukan sekatan, halangan-halangan yang pelajar hadapi dari sudut internet, dari sudut kesukaran arah soalan. Lepas tu kena sentiasa reassure parents bahawa tugasan yang kita bagi tu tidak wajib, ataupun kita tak bagi satu time frame yang sangat sempit untuk mereka selesaikan. Pastikan kita komunikasikan kepada parents tentang flexibility kita dalam waktu macam ni. Okay, kita tak boleh dah kalau waktu sebelum PKP ni bolehlah kita nak bising-bising kat bising-bising kat murid. Kenapa tak hantar kerja ni pada scan tarikh, teacher dah suruh kan, bla 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 kan. So sekarang ni kena faham, sekarang ni kita tidak ada satu orang kata tahap yang equal. Everybody is at a different stage. Some people have good internet, some people don't have good internet, some people got devices that they need, some people don't. So kena keep in mind of that of that differences. Okay, itulah setakat respons saya terhadap whether it's the best method and the effects towards primary school children. Okay, terima kasih Cica Sofia. Betul lah, setakat Cica Sofia. Sekarang ni online learning ni adalah orang kata platform yang kata sangat terbaik lah. Kan kita rela pun, sebenarnya kita dipaksa menggunakan, betul lah. Sebab betul. Rumah. Jadi betul lah, kita sebagai warga pendidik ataupun orang apa-apa kena faham lah. Kadang-kadang ada pelajar kita ni yang susah, kadang-kadang ada yang dari keluarga yang susah, masalah kawasan dia pula lainnya sangat teruk. So kita tak boleh spesifik sangat untuk penetapan tugasan tu nak kena submit bila. Jadinya saya ada sedikit sambil-sambil tadi pun kita dah dengar Cikgu Saiful lah beritahu perkembangan ataupun kesan terhadap sekolah menengah. Teacher Sofia pun dah beritahu sedikit kesan-kesan kat sekolah rendah dan juga online learning ni adalah tempat yang terbaik waktu sekarang ni untuk pelajar-pelajar. Jadi kalau di peringkat saya pula, bila kesan PKP terhadap pergerakan Perpias khususnya pada saya lah, kata Perpias Kuala Selangor, cawangan Kuala Selangor, dia agak sebenarnya bila PKP ni agak memberi impak yang besar sikit lah, sebab banyak pergerakan-pergerakan yang kami rancang di peringkat Perpias ni, Perpias Kuala Selangor, nama short form orang panggil Perpikus. Nama yang kata Perpikus kan, Perpikus. Jadi agak membataskan sedikit pergerakan kami lah, terutamanya dalam peringkat contohnya aktiviti usra ataupun selama ni jumpa face to face, tapi sekarang mereka dah ada pembaharuan macam online learning juga Usra Maya Alam Maya, Usra Alam Maya sekarang. Usra. Meet Usra, dan juga pergerakan contoh macam program-program sekolah ataupun sebelum ni Perpikus ada program dengan masjid terpaksa dibatalkan disebabkan PKP. So PKP ni agak memberi kesan yang sangat besar. Tapi itu di sudut negatifnya, tapi di sudut positifnya di peringkat Perpikus, ramai ahli-ahli pihak Kuala Selangor dapat spend time bersama family untuk sebelum ni orang kata busy dengan program masyarakat ataupun study. Sekarang dia dapat spend time dengan family. Itulah sangat orang kata moment lah, orang kata kenangan untuk pelajar-pelajar ataupun penggerak Perpias ni. Jadi cikgu, tadi saya dah cerita sedikit pasal pergerakan Perpias ni agak terbatas apa. Saya berbalik kepada online learning tadi, kepada Teacher Sofia saja. Jadi saya nak minta Teacher Sofia share sikit atau kongsikan apakah cabaran antara cabaran-cabaran yang besar dalam mengendalikan sistem online learning ni. Mana tahu Teacher Sofia ada pengalaman ataupun nak share pasal Coach ada kendalikan online learning bersama cikgu-cikgu ataupun murid-murid Teacher. Boleh Teacher kongsikan je. Okey, baik. Cabaran online learning ni kan? Betul. Okay.
Saya dah senaraikan dah cabaran dia sebab Oh, bagus. memang ternyata lah cabaran dia, nak kata banyak tu banyak jugalah. Tapi banyak tu sebab dari sudut we are not used to this. Kita masih belum biasa. So antara cabaran nombor 1 adalah teacher readiness. Maksudnya cikgu sebelum ni exposed to the use of ICT. Malah waktu fasa PPSMI dulu, zaman Tun Mahathir dulu, waktu kita buat pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, memang banyak kita gunakan smartboard lah, guna TV pendidikan lah, segala apa. Tapi disebabkan kita tidak pernah berasa terpaksa untuk menggunakan medium online ni, maka dia berlalu seperti angin je lah. So sekarang ni bila dah kita dipaksa dalam keadaan ni, maka benda pula datang mengejut kan. Mana kita nak jangka, nobody expected 2020 ni semua tiba-tiba kena cari IT kan. So banyaklah antara cabaran-cabarannya, saya terima banyak SMS lah daripada guru-guru yang boleh dikatakan kurang arif lah berkenaan IT ni. PA macam mana nak buat Zoom, PA macam mana nak buat Google Meet, PA macam mana nak buat Google Classroom. So teacher readiness dari sudut tu, walaupun dibuat ladap sebelum ni, dengar tak dengar je. Sebab ingat it's an option kan. Sekarang ni this is the only option. Okay, so cabaran 1 saya cakap tadi, teacher readiness. Kedua, disebabkan teacher readiness ni juga, saya tengoklah banyak cikgu-cikgu, sebab mereka tak biasa, mereka anggap macam online learning ni satu pendekatan yang kita boleh buat sama macam kita buat dalam kelas. Di mana cikgu bagi banyak sangat bahan assessment. Bagi worksheet dengan worksheet non-stop worksheet. Masalahnya dengan worksheet ni, apabila kita bagi worksheet dalam kelas, kita bagi worksheet dalam kelas setelah kita bagi konten, betul tak? Kita ngajar dulu, lepas tu baru kita edarkan kat murid worksheet. Online learning ni, konten kita tak dapat nak beri sebabkan orang kata batasan-batasan yang saya sebut sebelum ni, internet, segala apa. Tapi bagi worksheet non-stop. Jadi banyaklah rungutan daripada parent tentang bebanan tugas yang terlalu banyak. Dan kerja walaupun ada hantar parent yang macam mana? Kerja kena banyak hantar. Sebab parent pun tak tahu macam mana nak ajar anak orang macam mana kan. Lepas tu dapat pula ada cikgu yang bagi sampai 80 muka surat PDF, selesai kan. Sampai habis. Sehari. Lepas tu ada cikgu yang macam bukanlah, sebab tu saya cakap saya tak salahkan cikgu sebab mereka tak biasa dalam hal ni. Tapi ada cikgu yang dia kena fikir juga dari sudut parent yang tak ada printer kat rumah kan. So parent nak kena menyalin pula worksheet tu, lepas tu nak kena bimbing pula anaknya. Anak pula kalau ada 3, 4, 5 orang, taknya ke pening macam tu yang parent banyak mengadu stres. So kat situ antara cabaran keduanya konflik antara parent dengan guru. Berlakunya perselisihan faham macam tu. Teachers are trying to do their best, parents are also trying to do their best. Tapi malangnya disebabkan kita tak biasa dengan benda ni, benda tu jadi isu lah. Ketiga, selain ni saya minta maaf saya panjang sini sebab saya nak cerita segala cabaran yang berlaku ni. Boleh. Ya, jadi boleh terangkan saja, clear kat situ. Takut penonton yang ketiga dari sudut macam saya sebut tadi, bila dengan lower primary ni you need to do a lot of guidance. Mereka ni satu golongan yang nak menulis nama pun kita kena perhatikan kan. Lepas tu kalau siapa pernah mengajar budak kecil lah kan, tahu kan mereka ni selang-selang nak tanya, teacher ni macam mana, teacher kena selang tak, teacher kena warna tak ni, segala. Mereka, they have a lot of questions. So learning for lower primary needs to do with a lot. Lepas tu cabaran-cabaran seperti jurang internet dan gadget saya dah sebut sebelum ni. Dan satu cabaran yang tidak dijangka adalah sebenarnya barang tertinggal. Barang tertinggal tu dari sudut apa? Saya cikgu.
Dan sebelum berlakunya PKP ni, kita ada cuti seminggu. Kan? Jadi waktu cuti seminggu tu, kita pun tak jangka waktu cuti seminggu tu akan berlaku sambungan cuti dek MCO segala apa ni. So tinggallah segala barang kat sekolah. Kan? Tinggal barang kat sekolah, balik kampung. Ingat, habis seminggu tu bolehlah balik sekolah sekali. Jadinya MCO ni. Jadi segala apa peralatan, tinggal juga kat sekolah, buku teks dekat sekolah, pen marker kat sekolah, kertas A4 kat sekolah. Semua kat sekolah. Semua kat sekolah. Malah ada cikgu yang tinggal laptop segala apa pun kat sekolah juga. Saya pun tertinggal buku teks. Buku teks tu kalau nak beli semula, RM200 tau. Menangis. Menangis. Lepas tu kita nak pakai printer segala apa lagi. So saya ni, disebabkan saya nak beli barang persediaan untuk mengajar online ni, terpaksalah nak online Shopee non-stop. Sampai 21 parcel saya beli. Saya beli Shopee. Saya beli Betul Shopee. lah tu. Shopping. Gaji banyak. Shopping sangat. Saya beli whiteboard stiker. Terpaksa sebab orang semua tinggal kat sekolah. So itu sebab kita, orang kata cabaran nombor satu sebab kita tak ready. Mungkin online learning ni boleh dihadapi dengan lebih baik if somehow there was a warning. Tapi of course, siapa nak warning pasal virus pandemik kan? Okay, so setakat itu saja dululah challenges online learning yang saya sendiri hadapi sebagai guru sekolah rendah. Maknanya teacher, kalau kan teacher tadi cakap teacher waktu seminggu dah balik and then kita baru diumumkan PKP. Maknanya cikgu-cikgu ni tak dibenarkan pergi ke sekolah je ambil barang ke dan kebenaran guru besar, tak boleh je? Tak boleh. Sebab kawasan larangan. Sebab cikgu dah rentas negeri dah. Ada 4,000 cikgu-cikgu. Takkan semua nak patah balik semata-mata nak ambil barang je. Faham. Itu yang jadi cikgu ramai kan. Semua peladuk kampung ni. 500,000 ada yang nak memang nak bantu anak-anak murid tapi stuck kat kampung. Laptop pun tak ada. So itu kesian lah. Saya ni bertuah sikit sebab stuck kat kampung tapi kampung laptop mujuk bawa. Saya tak boleh hidup tanpa laptop. So tapi itulah benda lain lah. Ralatnya tertinggal. Okay, faham. Okay, terima kasih Cik Sofia. Banyak tadi Cik Sofia bagi tahu kat saya ada 4 cabaran yang dihadapi kepada warga pendidik ni. Sebelum tu ni saya baru nak kenalkan panel ketiga kita. Dia baru selesai ada masalah teknikal. Apa khabar saudara Zaki Abdul Razak? Sihat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Masih sihat lah. Alhamdulillah Zaki. Sebelum saya nak teruskan persoalan kepada Cikgu Saiful, saya nak tanya sikit Zaki. Zaki masuk-masuk dah kena tanya soalan kan. Wow. Zaki boleh share sikit dengan cikgu-cikgu ni, dengan warga penonton FB Live ni. Apa kesan PKP terhadap Perpias ni Zaki? Khususnya pergerakan Perpias untuk menjalankan program, semasa sebelum dan selepas. Boleh tak Zaki share sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas keterlewatan sedikit matematika lah lain. Saya Muhammad Zakir bin Abdul Razak, selaku Naib Presiden Kandidasasi, menjaga portfolio perahlian. Kesan, balik pada soalan Afiq tadi, kesan kepada pergerakan Perpias ni, kita kena akui even dekat industri ataupun dekat syarikat mana pun efek besar, dan persatuan ataupun NGO yang memerlukan satu survival term yang lama ini ada efek yang besar juga. Yang lagi di bahagian pergerakan latihan, program latihan dan program pembangunan ahlinya. Kita ada berapa dalam takwim sepanjang tahun ni, ada banyak lagi program-program kita yang kita terpaksa tangguh dengan keadaan sekarang dah, melihat keadaan sekarang. Dan tapi cuma kita datang come out dengan alternatif lain. Kita fokus kepada soal sukarelawan
dalam 3 minggu, 2 minggu ini memang dalam tempoh PKP ni memang kita fokus untuk membantu kepada agensi sinergi kita yang bersama. Contoh macam ABIM, AYG dan juga kepada masyarakat setempat. Kita tolong pejabat adun dan sebagainya. Untuk sebab kita memang tak boleh buat program, kita datang come up dengan alternatif bahawa kita tolong masyarakat setempat lah. Orang berpihak muda, so tak boleh duduk diam lah. Kita pun ada banyak alternatif seperti di social media. Kita giatkan hampir setiap hari ada perkongsian. Contohnya macam kita datang alternatif hari ini lah, kita datang alternatif untuk educate ataupun awareness kepada orang lah, ramai. Ini antara alternatif berpias panjang tempoh PKP, dan saya tak nafikan kesan banyak kepada pergerakan kita lah. Cuma InsyaAllah kita pun sama-sama akan hadapi PKP, nak tak nak kena hadapi. Itu sajalah daripada kesan besar tak ada kita beri pergerakan PIAS. Okey, terima kasih Saudara Zakir. Tadi Saudara Zakir dah share sikit berkenaan dengan pergerakan PPIAS sekarang. Sebabkan memang ramai PPIAS stay at home, tapi mereka ni ada setengah ahli-ahli yang kata berjiwa besar. Biasa PPIAS sekarang ramai budak-budak muda kan, dia nak lebih bergiat sukarelawan sekarang, waktu sekarang. Terima kasih Zakir atas respon tu Zakir, atas kesan PKP ni. Jadi saya balik pada Cikgu Saiful cikgu. Cikgu, cikgu saya nak boleh tak cikgu orang kata kongsikan cikgu kenapa pentingnya program-program sekolah ni seperti program motivasi ataupun program camp kepimpinan ni dekat sekolah, apa signifikan dia? Boleh kot cikgu ada pengalaman ke dulu cikgu digelarkan sebagai mahasiswa mana tahu cikgu ada pengalaman, boleh cikgu sharekan cikgu? Okey, apa yang boleh saya kongsi dengan penonton, dengan rakan-rakan panel yang lain juga ialah kepentingan program ni sebenarnya macam dekat sekolah, kepentingan menyertai aktiviti KOKU. Okey, bila kata kepentingan program ni, sama ada pelajar daripada aliran yang macam mana pun, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah ataupun di peringkat tertiary, universiti, college, politeknik ataupun mana-mana, bila kata sebut program ni, saya rasa semua orang kena masuk program. Sebab apa? Kena join program ni sebab dari program kita akan belajar macam-macam perkara yang sebenarnya tak ada dalam kelas. Dalam kelas, kita akan belajar mengikut sukatan ataupun silibus tertentu yang kita kena follow. Dan sometimes kita tak follow sangat pun sebab kita lebih fokus kepada, kalau kata ada 10 benda yang belajar, ada 5 je yang masuk exam. Kita akan fokus betul-betul pada 5 tu. Jadi pada saya, benda yang terhad di dalam kelas, di dalam kuliah, tidak sama dengan kita berprogram dekat luar. Bila kita berprogram, satu, kita akan lihat kematangan seseorang tu dalam orang kata dalam dia mengendalikan mengendalikan sesuatu perkara lah. Kita nampak ada bezanya student yang masuk program, yang join KOKU, co-curriculum, dengan student yang tak pergi program dan tak masuk KOKU. Nampak daripada sudut kematangan macam mana dia bercakap dengan kita, macam mana dia berurusan dengan kita, macam mana dia bersosial dengan orang lain, macam mana cara dia bercakap pun sebenarnya kita dah nampak macam student ni ataupun insan ni, bila dia bercakap dengan orang, dia mampu meyakinkan kita dengan perwatakan yang dibina tu, yang sebenarnya tidak boleh dibina di dalam kelas saja. Kena pergi luar, kena get involved, get engaged dengan orang lain. Pada saya nampak pengalaman ni masa saya dari zaman saya universiti lah, daripada tahun 2011 sampai 2015 saya degree, sampai sekarang pun saya masih student. Saya nampak kita student sikit-sikit, sibuk-sibuk belajar, saya sibuk mengajar. Saya nampak macam pada masa saya dalam tempoh belajar dekat U, saya letakkan kita tak boleh ada masa rehat yang lama. Maksud kata kalau cuti pun, saya rasa saya tak pernah rasa cuti SEM lah sebenarnya.
Daripada saya first year sampai saya final year, saya tak pernah rasa cuti SEM. Balik rumah, seminggu cuti mid SEM break, ataupun 3 minggu cuti, wah kita heaven duduk rumah, update Insta, masak-masak semua tu kan. Jarang kita dapat peluang tu. Sebab kita tahu cuti panjang, kita kena jadi facilitator, pemudacara mahasiswa. Cuti panjang lagi, cuti pendek pun kita alamak tak boleh cuti sebab kita kena buat LI, kita kena buat program-program yang orang kata walaupun program tu dalam kita punya kelas je, kelas dekat universiti. Itu pun sendiri mengajar kita macam mana nak mengendalikan program, macam mana kita nak get involved, kita nak engage dengan orang. Contohlah paling simple, jadi AJK makanan. Jadi AJK makanan bukan kita boleh, memanglah kita boleh terus order kan, tapi nak order tu nak kena fikir kesesuaian menu, siapa yang datang, berapa banyak pack yang perlu kita ada. Lepas tu macam mana kita nak plan, nak bagi makan macam mana. Itu pun dah nampak sebenarnya orang yang pergi atau join program, dia ada kemahiran pengurusan dekat situ. Dia ada nak analisis, walaupun nampak macam simple je. Alamak, AJK catering kan, AJK makanan. Alah, apa susah, order je, pergi dekat kantin tu order. Tapi nak order pun nak kena fikir juga. Nak urus, nak makan dekat mana, sampah nak buang dekat mana. Kejap lagi, menu ni sesuai ke? Kalau kita makan tengah hari chicken chop, lepas kita sukaneka, itu pun pada saya nampak dah kemahiran mengurus di situ. Jadi pentingnya kemahiran mengurus ni, kemahiran menyertai program ni pada saya, kalau tanya saya wajibkan semua untuk berprogram. Tak kisah peringkat apa pun, join. Dan saya rasa di universiti, platform untuk join program sangat banyak. Sama ada nak memilih, ikut minat kita lah. Nak apa, kau suka hiking, program hiking ada. Kau suka Fesi nak pergi mendekati masyarakat, turun bagi makanan dekat orang yang memerlukan, melambat-lambat program tu. Sama ada tanya dekat kita je, nak join atau tak nak get involved dengan orang, nak kenal orang, nak bina personality diri, itu kita. Dan akhirnya kalau tak nak join, saya pun tak tahu. Pergi senyap tau, tak boleh share, tak boleh cakap. Lepas tu ataupun bila bercakap dengan orang, bersepah cakap, tak ada struktur yang tersendiri. Dan kita memang nampak beza. Tak percaya, pergi cari kawan-kawan kita yang selalu program ni, pergi tengok dia macam mana. Macam orang lah, betul tak? Macam Zakir kan, program manjang. Tak ada program, cari program. Tak ada, tak boleh cari. Dia buat sendiri tu. Punyalah hebat orang-orang program ni sebenarnya. Jadi sebelum akhirnya saya simpulkan, kepentingan berprogram ni dapat membina personality diri yang sangat tinggi. Itu kunci dia. Nak tak nak, itu atas kita. Itu saja. Terima kasih Cikgu Saiful. So Cikgu Saiful banyak bagi tahu penting berprogram ni. Kenapa cikgu-cikgu ni menggalakkan student-student, khususnya untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah berprogram ni. Salah satu kita nak bina dia punya kreativiti dia. So kita akan apa student-student yang selalu join program dengan student-student yang tak selalu join program. Nampak perbezaan sangat ketara. Terutamanya bila dia berkomunikasi lah. Kan betul cikgu kan? Betul. Jadi Zakir, tadi Teacher Sofia ada bagi tahu sedikit berkenaan dengan cabaran-cabaran yang besar dalam kita nak mengendalikan online learning, antaranya Teacher readiness ataupun teacher ni kebanyakan kurang arif tentang IT kebanyakannya. Yang kedua, saya makan dengan orang kata konflik antara pelajar, konflik antara parent dengan guru. Bila online learning ni kurang difahami oleh cikgu-cikgu, nak kendalikan, kadang-kadang ada setengah-setengah cikgu ni bagi kerja yang task yang sangat banyak dia samakan macam kita mengajar face to face, jadinya agak susah kepada ibu bapa. So itu dah berlaku konflik kepada antara cikgu dengan parent-parent. Dan ketiga,
susah kita bila nak ajar. Recently cikgu cerita Sofia sebab dia ajar dari darjah 1 sampai darjah 3 kan. Budak-budak ni dia kena ada orang kata fokus dan kena prihatin sikit. Kadang budak kecil biasa kalau tak faham cikgu ni macam mana kan. Macam tu lah. Itu cabaran ketiga kan. Dan yang keempat, kebanyakan cikgu-cikgu ni barang tertinggal. Kata sebab apa? Seminggu sebelum PKP ni kebanyakan sekolah cuti and then tiba diumumkan PKP berlanjutan. So preparation cikgu, kebanyakan barang cikgu tertinggal. Ada yang cikgu-cikgu tertinggal laptop, barang-barang yang banyak tertinggal lah. Itu antara cabaran besar bila online ataupun bila PKP ni. Dan tadi pun cikgu Saiful dah share sikit pengalaman cikgu Saiful dengan kata pentingnya student-student ni berprogram. Jadi Zakir, saya nak tanyalah apa kekuatan ataupun cabaran PEPIAS ni bila dia mengendalikan program ataupun menguruskan program sebelum dia nak mendapatkan program sekolah, semasa program ataupun selepas program. Boleh tak Zakir ceritakan dan kongsikan dan pengalaman Zakir kau ada sebagai facilitator. Silakan Zakir. Okey. Untuk kekuatan cabaran ni memang banyak kita sepanjang tahun, sepanjang PEPIAS ditubuhkan. Sinonim dengan kita punya PEPIAS, asal nama dia ketika 1973 dulu, awal-awal dulu PEPIAS ditubuhkan ialah memakai nama Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Sekolah, dengan tujuan untuk waktu ketika itu pimpinan-pimpinan PKPM itu untuk turun ke grassroots untuk memahami bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah. Ketika itu kita fokus kepada kawasan-kawasan kawasan-kawasan Kuala Lumpur. Ada sekolah-sekolahnya, sekolah Sentul, Maxwell, Victoria, Sri Aman, PPJ, SM Petaling. Itu adalah sekolah-sekolah yang sekarang ni kita panggil okey lah sikit, sekolah-sekolah kluster, ada jadi sekolah kluster. Tapi ketika waktu dulu dia antara sekolah-sekolah yang agak brutal, agak crucial. Lagi ketika itu nama-nama PEPIAS ni dia pakai nama Yayasan Anda. Ketika itu fokus Yayasan Anda, which is kita cater untuk anak-anak ataupun murid-murid yang drop out daripada sekolah. Which is memang kita fokus kita ialah kepada sekolah dan juga kepada dakwah. Itu kepercayaan ataupun modus operandi kita daripada dulu lagi. Cumanya menceritakan tentang cabaran dan kekuatan ini, sebelum saya simpulkan terus sebelum semasa selepas ni. Kita boleh di bahagian kekuatan ni kita tahu juga bahawa umur kita yang face-to-face ni, yang datang ke program sekolah ni lebih kurang dekat dengan umur anak-anak ni. Even dia turun ke sekolah rendah pun lebih kurang tak ada jauh sampai 20 tahun, 30 tahun kalau dibandingkan dengan seorang cikgu. Jadi mereka ni seolah-olah datang sebagai seorang abang lah, sebagainya seorang abang kakak. Jadi lebih rapat dengan peserta. Ini memudahkan lagi urusan komunikasi, urusan-urusan yang menyebabkan peserta lagi senang, lagi terbuka hati, lagi terbuka pemikiran dia untuk berkongsi cerita dengan face-to-face. Kita kena akui program bukan satu tempat kita nak ubah seseorang, bukan tempat yang utama. Sebabnya kalau bayangkan program sehari memang kita rapat, melainkan ada orang-orang yang betul spark dengan kita sebagainya, dia dapat, dan kita dapat janjikan dalam masa sehari ataupun 3 hari seorang pelajar tu boleh berubah mengikut program kita. Cuma ini alternatif yang kita cuba sediakan. Tapi antara kekuatan yang kita ada juga ialah pendekatan bersama dengan memasukkan juga input Islamik, which is setiap perbuatan ataupun setiap aktiviti-aktiviti kita dalam LDK maupun secara MES, secara ramai-ramai ni, semuanya bersebab dan semuanya ada rasional sendiri untuk kebaikan pelajar. Kita bukannya dan itu sebenarnya kekuatan datang kepada Islami ini yang menceritakan tentang bagaimana budak nak faham Islam itu sendiri, bagaimana dia nak faham konsep kebaikan yang dibawa oleh Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu fokus kita, amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Juga antara kekuatan yang kita PEPIAS ni ialah kita pernah berada di zaman adik-adik ni dulu, which is kalau adik-adik pernah jadi jahat, kita pernah jadi macam tu juga.
Kalau ada daripada panjat tembok, mungkin ada abang-abang yang pernah panjat tembok ke. So Betul. ini lagi memudah. Tak, Laki lah selalu kat panjat. tak pernah panjat. Tapi ini yang memudahkan lagi urusan kita dengan student lah. Ini sangat kekuatan yang sangat kita daripada dulu kita tahu kekuatan dia. Cuma di bahagian cabaran macam saya cakap tadi, skill peserta selalunya lebih daripada 100. Average program sekolah lebih daripada 100 ke 150 average kan peserta. Ini yang menyebabkan kita tak dapat cater semua orang. Cuma konsep yang purpose guna ialah unik. Itu setiap kali dalam LDK ialah kita ada bulatan. Maksudnya seorang face itu boleh cater dalam 10 orang dan sebagainya. Cuma daripada secara kita yang menguruskan program secara besarnya, kita dapat cater semua orang. Skill yang besar. Kalau seorang cikgu belum mungkin boleh cater dalam 30 orang murid. Itu pun masih maksudnya itu paling ideal lah. Cuma kita nak cater 100 orang di hadapan semua orang, itu sangat susah lah. Which is mustahil sikit. Cuma kita percaya dalam kita datang alternatif secara bulatan ni, FACI yang dapat bagi tumpuan kepada peserta-peserta tadi. Ini yang kekuatan kita juga sebenarnya, daripada sistem follow up dan juga kepada sistem kepada juga follow up adiknya, which is lepas dia program, sebenarnya perkataan ataupun term yang paling kita selalu guna ialah program sebenar ialah selepas program, which is itu menunjukkan bahawa itu yang kita kena cater. Macam mana dan selalunya kita menanamkan dalam pemikiran face-face ni bahawa layanlah adik ni seperti kita tak kenal mereka, kita ni seorang abang dan kakak, dan juga kita nak percaya kat dia bahawa dia akan ganti kita satu hari nanti di hadapan ni. Itu yang menyebabkan kekuatan kita untuk ikat adik-adik ni ataupun peserta-peserta ni, which is sistem follow up tu dah. Okay, kedua, kita boleh nafikan juga di bahagian kita ni semua PC soalnya daripada budak universiti, which is kita pun tak tahu macam mana secara psikologikalnya budak-budak sekolah ni ataupun kanak-kanak ni macam mana pergerakan perangai secara macam cikgu kenal anak murid. Kita ni maksudnya seperti orang baru lah. Dia seperti baru nak kenal-kenal dengan budak pun tak tahu perangai macam mana. Ada fasi yang mungkin memuda suka anak, masuk je program tak suka anak sebab orang tahu perangai dia lari melintas. Pernah kita saya program dia dulu datang jadi program di sekolah rendah kat LDKL. Waktu LDK, waktu tengah nak bercakap jadi baru seorang ni bangun pergi kat padang nak tengok bola. Itu budak sekolah rendah kan. Yalah. So ini yang cabaran yang paling besar. Kita tak tahu perangai budak ni macam mana. Kita pun kadang-kadang tak dapat kereta pun, kita akui kita tak dapat kereta. Ini problem tu besar agak. Tapi untuk yang itu cabaran kedua. Cabaran ketiga kita yang paling besar ialah bila soal ekonomi, survival. Kita ni berbiasa sebagai sebuah NGO ni, kita kena akui survival kita which is kita berbiasa menggunakan konsep kalau kita tak memandang kepada bayaran, kita bukannya program base, bukannya macam consultant, kita lebih kepada kebajikan dan dakwah. Jadi quick ni second matter. Yang paling penting ialah pada apa yang kita deliver kepada budak. Itu yang, tapi kita boleh nafikan juga yang kita ni mengalami kesukaran disebabkan pemakaian konsep macam ni. Tapi alhamdulillah PIAS masih bertahan daripada 1973 hingga 2020 ni. Alhamdulillah PIAS masih kukuh di sini lah, di bumi Allah ni. InsyaAllah itu sahaja kot kekuatan dan cabaran yang mungkin saya dapat simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Zakir. Zakir dah share sikit pasal kekuatan dan cabaran PIAS ni bila berprogram. Antaranya skill ataupun orang kata apa, perangai budak-budak ni. Kadang-kadang ada yang susah, especially budak sekolah rendah lah susah nak jaga kan. Lepas tu dengan ekonomi ataupun PIAS ni adalah satu platform ataupun satu NGO yang survival, gerak sendiri. Tadi jadi cikgu, saya nak tanya dengan cikgu Saiful cikgu. Cikgu Saiful, apa impact program kepada pelajar di sekolah pula? Macam ni cikgu? Bila PIAS ataupun program-program luar buat, apa impact program tu terhadap sekolah pula?
Okey. Satu yang saya suka involvekan orang luar sebenarnya, saya dulu saya biasa involvekan sahabat Yadim. Lepas sahabat Yadim, kita involve juga sebab kita dekat dengan Universiti Lembah Kelang, UM terutamanya. Kebanyakan mereka datang junior-junior lah juga kan. Datang subjek jalinan masyarakat yang mana mereka kena buat aktiviti PSC ke apa-apa sharing dengan sekolah. Lepas tu program banyak daripada Universiti Malaya juga, student dari luar negara, student Jepun datang ke Malaysia, student Korea datang ke Malaysia. So dia duduk dekat UM dan dia nak engage dengan masyarakat, dia datang pada sekolah. Saya menyambut baik dan saya mencadangkan perkara-perkara yang macam ni untuk sekolah sambut sebenarnya. Satu, yang saya nampak impact dia, bila level student universiti, kebanyakannya FESI ni memang student tertiary, atas sikit daripada mereka. Tak kisahlah siapa pun kita, bila datang sekolah, kita engage dengan student, mereka akan ada rasa satu bonding yang beza daripada mereka dengan cikgu. Sebab dia tahu, dia dengan cikgu satu tahap yang beza tinggi dia. Contohnya tingkat 1 dengan tingkat 3. Tapi kalau dengan abang, dengan kakak FESI semua ni, dengan student universiti, beza dia tingkat 1 dengan tingkat 2. Kalau kata daripada sudut bonding, mungkin dalam masa 3 hari punya program, 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Maksud kata boleh sharing. Dan mereka akan jadikan abang-abang FESI, kakak-kakak FESI adalah menjadikan satu tempat rujukan. Itu yang saya nampak impact tu. Sebabnya ada yang sebelum ni dari sahabat Yadim, daripada Popia sendiri, saya tanya student-student saya, macam mana? Ada progress apa-apa ke? Impact program? Dia kata ada. Abang masa FESI dulu, dia ada buat satu grup, dia selalu tanya-tanya khabar. Boleh kata macam usrah mini lah sebenarnya. Okay? Pada saya benda ni tak ada halangan sebenarnya. Selagi mana kita menjaga bab-bab batas, semua-semua benda tu, dan pada masa yang sama kita share dengan student, FESI akan share dengan student, sekurang-kurangnya dia share benda yang baik, satu, benda-benda dakwah semestinya. Yang kedua, dia akan share laluan kerjaya. Biasa kita tahu FESI dikumpulkan dalam satu kelab yang datang daripada pelbagai aliran, daripada sekolah yang latar belakang sekolah yang berbeza, daripada aliran universiti yang berbeza, subjek yang berbeza, kos yang berbeza, mereka akan share dengan student. Impact dia, student akan ada satu tempat untuk mereka bertanya tentang laluan kerjaya juga pada masa yang sama. Di sekolah, ya, kita ada bagi maklumat, kita ada bagi ceramah kerjaya, kita ada bagi macam-macam. Itu secara formality. Tapi secara tidak formalnya, daripada program ni, mereka boleh dekat dengan cara yang macam tu. Malah boleh saya kata, kalau dekat sekolah mungkin dia kurang nak cakap dengan cikgu tentang sesuatu perkara. Mungkin pada dia ada isu, dia ada kekeliruan sikit semua. Tapi mungkin dengan bila dia share dengan abang FESI, kakak FESI semua ni, ataupun student-student ni, mereka akan rasa macam lebih terbuka dan jarak umur tu tak jauh. Tu sebab dia punya, orang kata, bonding tu sebenarnya sangat lagi senang mereka nak buat bonding tu, ikatan tu. Daripada sudut tanya khabar, sudut bimbingan kerjaya, pada sudut mungkin nasihat sikit-sikit, selagi mana ada batas-batas dia. Itu yang saya nampak impact program. Lagi satu yang saya nampak impact program kepada sekolah ialah kita get involved, bukan kata student dalam negara. Student dalam negara tu dah biasa. Daripada Pepias, daripada sahabat Yadim, pembina, semua benda tu, bila ada program ataupun student antarabangsa, mereka akan rasa macam, wah, dia rasa nak improve English. Dia rasa macam mana nak cakap polite dengan orang ni, macam mana nak mengalu-alukan kedatangan orang, macam mana kita nak melontarkan idea tapi dengan orang kata student kita adalah student yang baik, student yang jujur. Walaupun hakikat dia kita faham lah, biasalah student. Tapi bila dia ada orang luar yang masuk ke sekolah dengan kerap, mereka akan rasa macam mana nak behave
Jadi dengan kekerapan orang luar yang buat program masuk dekat sekolah, secara tak langsung dia akan lama-lama dia akan ada satu tabiat, kita kena behave lah. Sebab nanti segan abang-abang tu dia balik, dia akan cerita benda yang tak baik pasal kita. Contohnya, itu cara nak bagi dia orang behave. So impact program ni sebenarnya boleh behavekan student lah. Saya nampak student akan lebih matang, student akan lebih tahu macam mana nak address FACI, macam mana nak cakap, macam mana nak bergaul, dan macam mana mereka belajar menghormati antara satu sama lain. Ini impact program kepada sekolah dan juga kepada student. Pada cikgu biasa tak ada masalah. Kita bimbing. Kita siapa pun masuk, kita bagi panduan, kita guide student kita macam ni, modul kena macam ni, boleh tak pendekatan yang macam ni. Kita sentiasa bincang dan sentiasa mencadangkan. Asalkan kita nak elak pertembungan dan kita dapat mengatasi dengan cara meraihkan idea semua pihak. Itu sebenarnya impact program. Okay, terima kasih Cikgu Saiful. Ya, sama-sama. Okay, jadinya saya open soalan kepada warga-warga view ataupun penonton. Jika ada soalan boleh ajukan dekat komen Facebook. Jangan malu-malu, segan-segan. Jadi saya nak bacakan ada satu soalan. Ada satu soalan untuk kepada Teacher Sofia, Teacher. Teacher, soalannya daripada Fahmi Azhar. Daripada Fahmi Azhar? Dulu masa saya Fahmi Azhar dia tanya. Dulu masa saya awal-awal join Popiah, teacher seorang yang power dalam buat modul program. Macam mana nak jadi mahir dalam pembuatan modul, apa rahsia? Adakah kena buat soal selit ke macam mana? Teacher? Macam mana nak jadi apa? Power? Kata macam mana nak jadi mahir dalam pembuatan modul, apa rahsianya? Kalau kena buat adakah kena buat soal selidik dulu ke? Cakap gitu. Okay. Macam mana nak, saya tak boleh nak kata saya power lah dalam buat modul ni. Kena nak cakap apa dulu. Tapi jujur sebab untuk modul sekolah saya pernah buat sekali saja. Saya pernah buat modul sekolah sekali saja. Cuma saya kerap ditugaskan untuk buat modul program besar macam KKPI, PMG, benda-benda macam itulah. Dan antara metod yang saya amalkanlah sewaktu saya menjadi Unimo dahulu. First, memang betul lah, get to know your audience. Macam waktu saya bina modul PMG dulu, memang saya minta abang-abang yang memang ada, kan mereka dah biasa ada grup-grup dengan adik-adik kan. Okay, abang-abang kakak-kakak yang ada grup dengan adik-adik yang akan mengambil SPM tahun ni, minta mereka tanyakan what is it that they want to know through a program. Jadi kita pastikan bila kita menyusun program tu, kita selitkan what is it that the peserta wants. Lepas tu kedua, something that not a lot of people, saya perasan lah waktu pengalaman saya dalam PPS dulu, satu perkara yang kita tak take note adalah learning from past mistakes. Bila buat modul selalu sangat tak learn from past mistakes. Jadi kita dari tahun ke tahun kita bawa mistakes tu. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tengok wajib memang satu wajib sangatlah. Kita kena semak modul-modul lama, tengok what work, what went well, what did not work well. Yang went well boleh teruskan, mungkin boleh upgrade. Yang tak work well kita tinggalkan, kita fikirkan cara baru. Sebab selalu sangat kita nak mudah, kita go on je. Kita mengharapkan okay, maybe this year is gonna work out. Okay. So memang saya waktu saya buat, saya rasa modul pertama yang saya buat yang besar adalah yang besar adalah KKPI tahun 2014. Waktu tu Ketua Unimo, tak silap saya, Abang Ahmad, Ketua FACI Akram,
Kan? Saya booster. Jadi Saya booster. Booster? Booster. Oh ya tak? Awak bersetuju tu. Ni antara hasil-hasilnya. Jadi saya tak nafikan pengalaman pertama waktu tu penolong Ketua Fesi Najihah. Jadi waktu tu antara cabaran terbesarnya adalah kita kehabisan idea lah waktu tu. We totally lost sebab waktu tu kita punya tema sangat berat. Kita ulul albab sebagai apa tah. Jadi benda tu sangat berat dan pengalaman yang saya hadapi waktu KKPI 14 tu saya simpan dengan sangat dalam dan saya pastikan saya tak repeat waktu saya jadi Unimo ketiga PMG 15. Okay, saya tahu waktu KKPI 14 selalu sangat kita buat meeting. Lepas tu semua orang duduk selama 2 jam fikir, okay kita nak buat apa? Kita nak buat LDK apa? Saya tak suka. I totally discarded that approach waktu saya jadi Unimo PMG 15. Wajib sebelum jumpa dalam meeting, kita dah ada idea dah untuk kita lontarkan. Waktu meeting tinggal nak debatkan saja apa benda program yang kita nak buat, apa benda aktiviti yang kita nak laksanakan dalam program. Jangan kita pergi datang meeting, otak kosong, tak ada preparation apa-apa, waktu tu lah termenung. Nak buat apa untuk LDK ni? It's a waste of time. So, in a lot of ways, in order to be a good Unimo, you really need to learn from your mistakes sebab Unimo ni adalah rangka keseluruhan program. I think you all know that kan? Siapa yang dah pernah jadi Unimo, keseluruhan program. So, there are so many pinpoints of making mistakes. Jadi, to be a good Unimo, setiap tahun kena adalah aspek-aspek yang kita kena cuba baiki. Kita dah tahu waktu kita jadi Unimo macam ni, ini masalahnya. Jangan kita repeat waktu kita jadi Unimo seterusnya. Sebab tu orang muda serik jadi Unimo ni. Sebab dia tak belajar from kesilapan. Okay, So, setakat tu lah. Serik habis Dan satu lah saya nak tambah tadi pasal program sekolah saya nak share sikit. Satu keistimewaan persatuan-persatuan macam Pepias kan. Mungkin Yadim juga saya tak pernah join persatuan lain. Saya setia pada Pepias saja. Kecewa. Tak adalah. Maksud saya cikgu-cikgu tak biasa. Saya tak tahu lah kalau sekolah saya saja. Tapi kalau cikgu-cikgu dalam rangka program kita tak buat modul. Kami tak ada buat modul terperinci macam mana saya dilatih dalam Pepias. Kita orang tak ada objektif aktiviti. Lepas tu rasional dia, kesimpulan dia, peralatan radas dia tak ada. We don't have all of that. Bila cikgu-cikgu laksanakan program agak ad hoc jugalah. Macam sekolah bentang sekarang ni macam tu agak orang kata tak berapa kemas lah. Dan saya tak salahkan guru juga. Sebab we do not have training in that area. Lepas tu kita pun nak fikir RPH lagi, nak buat report, program segala apa lagi. Tapi that's why pentingnya entiti macam Pepias dan juga persatuan-persatuan lain sebab kalian buat program bermodul. And we know that module is a very integral part of menjalankan program kan, sangat penting. So bila program bermodul ni pelaksanaan dia sangat cantik. Kita dah tahu dah kenapa kita buat aktiviti tu, macam mana kita nak sampaikan, macam mana kita nak rasionalkan kat pelajar. It's very different effect lah between apabila guru sampaikan program dan apabila persatuan-persatuan sampaikan. It's not just a matter of age tapi juga orang kata approach. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Sofia. Jadi pada Fahmi Azhar, itu jawapan yang Cik Sofia kata, dia kena buat preparation awal. Jangan datang meeting baru nak terkedek-kedek. Itu memang kena kan. Itu Zakir, awal naik kan pesan dekat adik-adik tu. Okey. Jadinya ada soalan seterusnya daripada Adlina. Dia tanya kepada Cikgu Saiful. Cikgu Saiful, dia tanya apa impact online learning ni kepada mental student, terutamanya khususnya sekolah-sekolah menengah sebab pelajar sekolah menengah ni dia ada mula rasa kalau hantar kerja lambat je mesti kena marah, so dia akan stres dan panik. Apa cikgu dan masa yang sama juga adakah kaunseling berjalan seperti biasa?
Okey. Yang pertama, kalau setakat yang saya tahu, counselling, session counselling sekolah saya pun kita ada engage, kita ada buat student boleh contact counselor daripada pukul 8 pagi sampai 4.30 petang. So kata mungkin kita tahu dalam tempoh PKP ni yang kita katakan new normal kan, kita nak adaptasi hidup kita dengan cara yang berlainan ni, kadang-kadang kita rasa lain dan stres. Okay, kalau student macam tu kita pun samalah. Okay, so setakat talian counselling, saya rasa pihak kerajaan pun ada set kalau kita nak call untuk dapatkan session counselling daripada kaunselor yang berdaftar, ada di sekolah. Setakat ni saya rasa semua sekolah menyediakan perkara terbabit. So student boleh call, boleh message kaunselor. Yang kedua, student mungkin dalam tempoh yang macam ni dia akan rasa dia dibebani, dihujani dengan pelbagai kerja tau. Tidak dinafikan. Mungkin student akan rasa macam sedikit tertekan. Tapi sebenarnya pada saya, kalau mereka fokus, perkataan fokus, ia adalah sama macam hari sekolah sebenarnya. Kita buat satu jadual belajar kita. Dan saya rasa sekolah pun ada keluar jadual e-learning yang student kena ikut, ada kelas-kelas tertentu yang mereka kena attend dan sebagainya. Okay, katalah bila kata kita kena fokus, macam hari sekolah biasa, kita kena bangun pagi pukul 8, kita kena start hari kita pukul 8 sampai pukul 1, itu memang ada jadual kelas dia. Petang, kalau ada masa kosong, anggaplah itu sebenarnya masa prep. Cover balik, belajar balik, masa itulah kita nak buat kerja sekolah. Dan sebenarnya masa petang tu pula, kita ada masa beraktiviti dan bersosial bersama keluarga. Malam pun ada juga. Sebenarnya pada saya, kalau kita dapat fokus dan bahagikan masa dengan baik, kita tak ada masalah, kita tak rasa tension. Sebab saya ada beberapa student yang share dengan saya, dia kata okey je, kerja tak ada masalah, saya boleh settle kerja, lepas tu boleh main TikTok, boleh main PUBG, boleh update Instagram, boleh update Twitter. Itu tak apa, itu memang zaman dia. Dan kita kena tahu kita ada masa untuk nak akses benda tu. Bukan kata kita sentiasa kena pegang handphone, kita sentiasa kena akses kepada Twitter, marah sikit masuk Twitter, nak pergi bilik air masuk Twitter, makan Maggi masuk Twitter. Ini bukan satu lifestyle yang bijak pada saya. Masyarakat yang bijak ialah masyarakat yang boleh adapt dengan media sosial yang baik. Dan student kena tahu sebenarnya daripada umur 13 sampai 17 ke student U ke, tapi saya fokus pada student sekolah menengah. Dia kena tahu waktu dia akses media sosial, ada masa-masa dia. Jadi bila bayangkan yang saya tengok malam main PUBG sampai pukul 4 pagi. Betul. Sampai pukul 4 pagi. Lepas tu tidur. Lepas tidur kejap lagi ikut jadual pukul 8 ada kelas. Mana boleh nak manage kelas tu? Belum lagi kejap lagi kan memang setiap kelas memang akan ada homework. Dekat situlah cikgu bagi homework, kita submit, lepas tu cikgu check dan kita submit balik pada student supaya proses bimbingan tu berlangsung. Kadang-kadang student tak faham. Dia kata, cikgu bagi kerja banyak, cikgu bagi kerja ni. Memanglah kalau dah bertimbun kerja, kita himpunkan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah. Kan? Sebab tadi kita tak fokus. Bila dia timbunkan, dia akan jadi macam, okey kerja tak siap ni. Kejap lagi petang, mak panggil untuk tolong nak buat kuih donat ke, nak buat apa benda tu dekat dapur. Dah diguna alasan tak boleh tolong mak, tak boleh tolong ayah sebab cikgu bagi kerja banyak ni, nak kena buat kerja ni. Padahal tadi time arrangement tu dah lagi. Jadi dekat situ akan berlaku konflik lain tu. Cikgu bagi kerja banyak sangat ni. Dekat situ. Okay, so dia jadi konflik pula dekat situ antara mungkin parents dengan guru ke, cikgu bagi kerja banyak ke, student pun akan jadi macam cikgu tak agak-agak bagi kerja terlampau banyak. Sebenarnya kita pun fikir, kalau kita bagi kerja pun kita fikir kita bagi time frame.
mereka kena submit ikut time frame tu, jangkaan masa tu. Tapi kalau dah 2 minggu tak hantar, sibuk dekat mana ni sebenarnya? Mengalahkan CEO sibuk dia. Memanglah student bakal CEO, tapi takkanlah perangai bakal CEO tak reti nak urus masa. Jadi pada saya jawab soalan Adlina tu, tak perlu stress, tak perlu tension, fokus. Kita tahu sekarang masa belajar, buat masa belajar. Masa PUBG tu tetapkan pukul 9 malam sampai pukul 12 malam. Tak cukup lagi sambung, tapi sniper ikut lah. Ada. Jangan nanti kerja tak siap, lepas tu kata cikgu bagi kerja banyak-banyak, tak ada belas kasihan. Cikgu ni bagi je kerja. Kan tak bagi kerja kan? Cakap cikgu tak ada kerja. Cikgu gaji betul lah. Tak adalah, kita berseluruh lah ni kan. Tapi kita bagi kerja bukan kita bagi macam tu je, bukan campak dan kita lantak lah nak buat ke tak. Ini parents kena faham, ibu bapa kena faham. Kita bagi kerja, return balik dan kita akan buatlah kerja kita. Semakan, penyeliaan, supervising, kita bagi balik pada student. Takkan tu pun tak boleh kita ingat dia sebagai satu benda belajar kan. Student bijak sikit lah kita sama-sama bijak. Saya bijak sebagai cikgu, student pun kena bijak, mak ayah pun kena bijak, semua orang kena bijak akhirnya. Bijak menggunakan internet, bijak menggunakan media sosial, bijak mengatur masa sebenarnya. Tak ada tension lah kot. Dah main PUBG, apa nak tension? Melainkan kau kalah. Itu je. Betul tak? Dia tak main PUBG je ke? Oh tak main Tapi tengok kau main TikTok akaun TikTok ada. Weh, bagus. Tengok ada joget-joget betul Tak, silap orang je. Okay, tak ada tak apa. Tapi kalau tension tu buatlah TikTok tu. Itu sebab ada pertandingan TikTok kan. Orang pula anggap pertandingan TikTok tu tak baik Ada baiknya, betul lah. Dah terkurung tu, buatlah TikTok, miming sikit ke, joget-joget lah sikit. Betul? Cikgu saya belajar. Tak boleh cakap macam tu. Okay, tapi ada batas-batas dia sebenarnya. Okay, itu sebenarnya. Saya berseluruh sebab tengok student punya cara sekarang, tapi kita kena ikut panduan dan batas-batas kita balik lah. Itu saja. Okay. Terima kasih Cikgu Saiful atas respon jawapan daripada Adlina tu. So Adlina, Cikgu Saiful kata jangan stres-stres. Ada masa-masa dia. Jadi saya ada rumor daripada komen ni, daripada Azim Azman. Dia kata betul ke rumor yang mengatakan ramai ibu bapa marah dengan cikgu sebab bagi banyak kerja sekolah. Adakah cikgu-cikgu ni pernah alami perkara ni? Dia kata itu. Betul ke? Boleh cikgu Sofia dengan cikgu Saiful respon sikit. Siapa dulu? Saya? Okay, cikgu dulu. Okay, kalau nak kata personal experience, my own experience tak ada. Sebab saya memang tak bagi banyak. Saya mengajar darjah 6. Saya setakat ni cuma ada bagi beberapa quiz, ada bagi satu projek dengan satu latihan guna peribahasa macam tu lah, peribahasa bahasa Inggeris. Setakat itu saja. Cuma saya memang ada dengar lah, saya dah sebut dah sebelum ni, saya memang ada dengar tentang kemarahan ibu bapa tentang kerja yang banyak ni. Dan seperti mana juga saya sebut sebelum ni, kerja banyak ni dia berfaktor daripada orang kata teacher readiness. Ataupun kalau dari sudut sekolah menengah macam mana Cikgu Saiful tadi, mungkin pengurusan pelajar tu sendiri sebenarnya. Kita duk tangguh, maka benda tu jadi menimbun. Kalau pelajar sekolah rendah ni dari sudut cikgu tidak pandai lagi nak mengemudi online learning ni. Jadi berlakunya, dan bukan mereka, bila saya cakap pasal cikgu ni saya tak include diri saya, myself included lah. I do not feel I'm a expert in online learning, not at all. So kita masih lagi mencari cara-cara tu yang saya ada advokasikan dekat Facebook saya. Minta cikgu-cikgu perbanyakkan
bahan-bahan bersifat content instead of assessment. Sebab sebab sekarang ni the missing part is content. Content tu yang pelajar tak dapat ketika PKP ni. Assessment tu sangat banyak dah kat internet. Buka je quizzes tu, kau type je apa yang kau nak. Peribahasa tahun 3, keluar berbagai quiz. Nak type soalan latihannya UPSR, bersepah dekat internet tu. So we don't need actually more assessment. Assessment ni dah sangat banyak. Sangat-sangat banyak. What we need is more content-based materials. Itu yang saya advokasikan sangat kat cikgu-cikgu, minta kurangkan sedikit assessment sebab parent pun lost macam mana nak ajar anak-anak murid. Tambah pula aras sekarang ni makin tinggi, matematik tahun 3 pun parent lost dah macam mana nak ajar anak diorang. So bila kita asyik bagi assessment kind of materials, parents lost, pelajar frust, nobody is winning. Cikgu pun frust sebab budak-budak tak hantar. So saya tengok ada cikgu yang buat, tu yang saya menunggu whiteboard saya ni. Saya tengok ada cikgu dia order whiteboard, dia rakam apa yang dia tulis kat whiteboard. Ada cikgu buat rakaman video guna TikTok. Saya pun ada buat educational TikTok kan. Kita tak kena masuk tau. Kita tak nak TikTok joget-joget, kita TikTok yang berpelajaran orang kata. Lepas tu buat slides ke, buat flashcards ke, things like that lah. Supaya pelajar pun tak terasa terbeban. Cikgu pun nanti kalaulah katanya berlaku kes di mana pelajar tercecer dalam waktu MCO ni atas-atas sebab isu-isu internet ke apa, naik cuti tu kita boleh bagi segala konten yang kita dah hasilkan dalam waktu MCO ni kan. Kalau kita duk hasilkan assessment, takkanlah naik cuti tu budak tu nak kena buat setinggi ni segala jenis homework, betul tak? So approach cikgu kena, they have to change their way of thinking lah. This right now is not a normal classroom. We have to think the new normal, cara new normal kan. Itulah memang wujud orang kata seperti mana, siapa tanya Hazim memang Hazim. Wujud rumah tu memang berasas lah. Rumah tu memang berasas, cuma sekarang ni saya tengok macam setelah berlakunya gaduh-gaduh tu macam dah ada kesefahaman kot. Parent pun dah faham teachers are trying their best. Teachers pun faham okay, parents have their own struggles in doing online learning at home. So macam dah kurang sikit lah rumah tu. Cuma apa yang saya kesalkan, yang saya dengar, ada juga orang yang sengaja buat-buat kononnya ada konflik. Saya dengar yang rakaman WhatsApp tu sebenarnya fake je, tipu je. Yang kononnya, cikgu jangan nak marah anak saya kalau dia tak siap homework, naik cuti nanti saya nak jumpa cikgu. Katanya tu palsu je sebenarnya. Jadi saya tak faham kenapa boleh wujudnya manusia yang waktu-waktu stres macam ni dia nak timbulkan konflik-konflik yang tak perlu ni. We are stress enough already kan. Attention seeker. Attention seeker. Attention seeker agaknya. So tak tahulah. Okay, so setakat itu saja. Harap menjawab soalan Hazim tu. InsyaAllah menjawab. Okay. Teruslah Cikgu Saiful. Okay, pada saya, kalau pendekatan saya sebab kita guna e-learning, mereka ada akses kepada internet. So kita memang bagi kerja-kerja yang menggunakan laptop, menggunakan internet. Memang akan ada cabaran sikit, ada yang tak dapat buat, tapi tak apalah, tak ada masalah. Saya memang pesan pada saya punya student, tak boleh online tak apa, ada WhatsApp, tulis atas kertas pun tak apa, ambil gambar hantar. So tak adalah kita pada tahap macam compulsory, mesti kena ikut format yang macam ni. Kalau dekat universiti kita boleh buat, sebab tahap kematangan tinggi, akses kepada segala bentuk perkara pun sangat tinggi. Tapi kita tahu, ini adalah satu keadaan luar jangka. Pada masa yang sama kita kena baca juga keadaan status sosioekonomi keluarga. Dan saya share juga perkara yang baik yang berlaku di sekolah saya. Sesama ibu bapa pelajar tingkatan 5
mereka memang ada macam persatuan, mereka collect dana, malah mereka cakap siapa yang ada masalah nak akses data, masalah untuk data untuk nak akses kerja sekolah apa semua maklum, mereka boleh kasih data, mereka boleh kasih sumbangan, dan mereka juga membantu kepada keluarga-keluarga yang memerlukan dalam tempoh PKP ni lah, kita tahu. So itu satu benda yang boleh kita banggakan, kerjasama ibu bapa sesama ibu bapa sendiri. Kalau daripada sudut saya bagi kerja-kerja seperti satu, buat e-poster. Macam student universiti, kita bagi format je. Dan kita tahu student kita akan lebih kreatif. Bagi format contoh nak letak apa, macam mana dan mereka akan dapat buat benda tu. Benda yang biasa buat slide. Benda yang ketiga buat e-brochure. Pakai brochure juga. Format brochure yang dekat dalam internet banyak. Dan satu lagi, tak perlulah kita terikat mesti kena buat semua benda yang dalam buku teks. Saya bagi student, contohnya pilih satu program yang dia suka dekat TV. Program bual bicara ke, program-program yang bentuk pendidikan, fun learning semua tu. Lepas tu mereka boleh komen program tu tentang apa dan macam mana mereka nak tambah baik program tu. So pada saya, tak semestinya kita kena ikut buku. Kita kena kreatif. Bagi kerja dalam bentuk home learning. Kadang-kadang senang je. Kalau sains kan, belajar pasal yeast ke semua benda tu, pergilah buat kuih donat dekat dapur. Menggunakan yeast ke apa semua benda tu kan. Katalah. Dia belajar tentang kulapuk roti semua benda tu. Dia boleh buat benda tu. Roti renjis-renjis air, biarkan dalam 2-3 hari akan naik kulapuk, awak tengok pemerhatian tu semua. So lebih kepada benda yang dekat rumah. Jangan kita hadkan diri kita, mesti kena duduk, semua orang kena ada laptop, semua orang kena ada internet yang cukup. Tak, cukup kita bagi dalam bentuk mesej, duduk dekat rumah, buat satu resepi and then share dengan semua orang kawan. So dia dekat rumah happy dengan family dia, dengan cara dia. Dan dia share, ni cara dia buat dengan mak dia, dia engage dengan family dan dia dapat makan kuih tu sama-sama. So pada saya, home based learning yang kita katakan home based learning ni, ini yang cikgu kena kreatif. Kena pergi buat benda-benda semua. Yelah, tak semua. Akan ada cikgu cakap, bolehlah cakap kan. Tapi tak semualah. Ada subjek yang memang kena handwriting. Ada subjek yang memang kena kira. Kalau subjek admat, apa nak home base-nya? Kan, betul tak? Nak pergi ukur, nak buat rumah, bangunan, sudut macam mana, susahlah benda tu. Tapi ikut kesesuaian dan kena lebih kreatif. Itu saja komen saya. Okey, terima kasih Cikgu Saiful. Jadi saya ada soalan untuk saudara Zakir. Zakir, boleh tak bagi tahu kat saya, disebabkan ramai PKP ni, ramai NGO pepias ni duduk kat rumah, jadi macam mana ya kita nak touch up sikit skill-skill face-to-face ni yang dekat rumah? Masya Allah. Ini kita tahu lah, program latihan ataupun kita latih orang lain ni, selalunya kita lebih preference kita dekat untuk jumpa face to face secara reality, secara physically-nya. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni memang kita dapatlah buat macam tu. Cuma ada, saya tengok inisiatif daripada konsultan untuk buat live sharing. Dia buat Zoom punya session, buat group orang masuk kan, dia share kat pasal consultation dia pasal ada baru-baru ni. Saudara Akif Basri bersama dengan Abim Selangor, dia buat juga sharing pasal psychologically daripada mana, saya lupa, tapi pasal psikologi lah. Itu antara benda-benda yang inisiatif daripada individual maupun daripada agensi-agensi NGO ni lah. Cuma keberkesanan untuk benda ni memang kalau kita bandingkan dengan physically memang kurang lah. Which is kita prefer untuk pegang whiteboard, pergerakannya, beramai-ramai sebagainya, itu lagi preference kita, lagi berkesan program latihan ataupun program latih face. Tapi bila dalam keadaan sekarang, kena cari alternatif secara virtual ataupun secara dalam maya ni lah. Ini yang benda paling kita boleh buat lah, the least thing kita boleh buat, which is
Dan mungkin modus operandi yang kita kena pakai bersama ialah tak perlu buat IG live sharing sebagainya. Kita kena kumpul orang masuk dalam satu grup, tak macam apa audience kita. Contoh macam tu antara benda-benda yang yang melatih orang. Contoh itu antara benda-benda yang saya rasa boleh kita apply bersama. Okey, terima kasih Zaki. Ini terjawab sikit lah soalan saya kan. Okey, ni ada kat komen ni daripada Dalila Zaidi. Dia bagi tahu dekat Cikgu Sofia dengan Cikgu Sofia dengan Cikgu Saifullah, boleh tak boleh advise in ways angle pepias and barisan facilitatornya boleh berfungsi untuk adik-adik sekolah masa RMO ni dan post RMO ni nanti as a effort to support cikgu-cikgu dan sekolah. Mulakan dengan Cikgu Saiful dulu, boleh Cikgu Saiful? Boleh. Silakan Cikgu. Saya tukar catat lah. Apa soalan dia tadi tu? Apa fokus dia ni? Kata mungkin Cikgu Saiful boleh advice sikit dekat pepias dengan barisan facilitator ni yang boleh berfungsi untuk adik-adik ni sekolah masa RMO ni, post RMO nanti as a effort untuk support cikgu-cikgu dan sekolah. Oh, okay. Advice saya harap semua stay positif. Selain stay at home, kita kena stay positif. Kita kena sebarkan semua benda yang baik sekarang. Sebab saya tahu keadaan kita yang tidak menentu, di luar jangka yang macam ni, emosi kita sebenarnya banyak terganggu sebenarnya. Jadi nak kata fancy pun sometimes gila, kita manusia. Kita ada waktu-waktu gangguan, kita terganggu, mengganggu. Jadi stay positif. Mana langkah-langkah yang perlu kita ambil, contoh get engaged, salah satu cara benda yang mudah, video call. Okay, dengan video call tu kita tanya khabar, kita buat orang happy. So benda-benda lain pun akan jadi lebih positif. Pada itulah untuk dalam tempoh PKP ataupun RMO ni, kita sangat terbatas. Jadi segala apa yang ada di maya kita kena manfaatkan sebaik mungkin. Untuk pasca nanti, itu pun satu benda yang baru yang kita tak tahu, yang selalu orang kata ni new normal ni, ibarat macam orang kata kelahiran semula sebenarnya. Kita tak tahu macam mana keadaan selepas PKP. Jadi pesan saya kepada semua, kepada diri saya juga, kita kena stay positif. Kita kena sentiasa cari sesuatu yang membuatkan kita rasa sibuk dan kita tidak terlalu overthinking kepada satu-satu benda tu lah. Okay, cari hobi, cari movie kalau boleh, cari apa saja, cari kawan, cari apa saja supaya kita dapat stay dalam group, dalam circle kita, dalam locus kita, dan kita tak cepat hilang, kita tak cepat marah, kita tak cepat melakukan berfaedah. Itu pesan saya kepada semua. Okey, terima kasih Cikgu Saiful. Terusnya Cikgu Sofia ada pesanan? Okey, pada pandangan saya lah kan, soalan Dalila Zaidi adalah macam dari angle mana pepias dan barisan fasilitatornya boleh berfungsi untuk adik-adik sekolah masa RMO ni dan post RMO. Okey, kalau dari sudut apa yang kita boleh buat, banyak juga sebenarnya, sebab cikgu seperti mana saya cakap, cikgu ni menghadapi banyak challenges dari sudut ada cikgu yang tak kat kampung, tanpa laptop, tanpa internet dan sebagainya kan. Jadi antara perkara yang saya tengok rakan-rakan guru ada buat dan mungkin barisan sukarelawan pepias boleh terlibat sama, saya tidak pasti, di mana ada kawasan-kawasan yang tidak mendapat capaian internet langsung. Okay, totally zero. Jadi untuk memastikan pelajar ini tidak ketinggalan secara terus, cikgu-cikgu berkenaan ni telah pergi sendiri ke kawasan-kawasan yang terlibat, memastikan mengikut ni lah payawai KKM macam mana nak pergi ke kawasan-kawasan secara selamat. Dan dia deliver lah segala worksheet ke segala apa tu, nak pastikan pelajar ni tidak terpotong terus dengan pembelajaran online learning ni. Ada contoh Cikgu Mi, tak silap saya dekat Pahang,
Cikgu Nazmi dekat Sarawak. Wah. Jadi mereka anak-anak murid mereka nak buat online learning is not an option pun. Okay. It's not even an option, memang tak dapat internet langsung. So mereka telah usahakan sendiri, diorang print bahan-bahan, mereka deliver kepada benda tu. Sebab yang kita risaukan sebab teachers ni miracle workers lah kan, kata kan. Memang bila kita naik nanti, kita akan cuba top up segala apa yang pelajar tertinggal. Cuma yang menjadi kerisauan adalah kita takut jurang antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar tu terlalu besar. Sebab sekarang ni kalau ikut research capaian internet bandar dengan luar bandar adalah 70-30. Satu jurang yang agak besar, dan kita takut disebabkan RMO ni jurang tu jadi makin besar. Okey, jadi kalau adalah satu perkara yang persatuan PEPIAS boleh buat, somehow contact teachers, maybe they know certain areas that cannot achieve at all online learning. Kalau ada caranya, mungkin dari situlah. Cuma kita tahu sekarang ni disebabkan RMO ni ada sekatan-sekatannya kan. So saya tak pasti whether if that's possible to do or not. Selain daripada tu, saya rasa banyak post RMO lah kot. Di mana kita akan ada usaha untuk pastikan pelajar is back on track. Mungkin naikkan mereka semangat. Tak tahulah, diorang dah hilang momentum kan bila naik cuti nanti. Dah ada new normal segala apa. Mungkin lepas ni nak kena ada program yang berkisarkan the new normal. Kan? Naik sekolah nanti dah kena ada modul macam mana nak social distancing, macam mana nak cuci tangan dengan betul, macam mana nak belajar secara kendiri ke, something like that. So PEPIAS dah kena mula fikir dah kan. Saranan KKM tu dah kena masukkan dalam modul dah. Walaupun IC kena buat research kan when you doing modul. Itulah antara perkara yang kalian boleh consider. Okey, terima kasih Teacher Sofia. Terima kasih juga kepada Cikgu Saiful kerana bagi nasihat kepada sahabat-sahabat PEPIAS, dan terima kasih juga kepada Zakir atas respon semua. Jadinya kita di penghujung PEPIAS Live Feed, iaitu borak, kata apa, bukan borak kosong kan. Tajuk hari ni adalah PEPIAS, Facilitator dan Sekolah. So saya di ujung ni saya simpulkan banyak juga yang banyak dibincangkan berkenaan dengan PEPIAS, sekolah dengan Facilitator ni. Antaranya di peringkat sekolah banyak cabaran-cabaran dia yang begitu, yang cikgu Teacher Sofia ada beritahu cabaran antara 4 cabaran tu. Antaranya adalah cikgu-cikgu kurang pengalaman dalam bidang IT, lepas tu berlaku kesefahaman, serta banyak lagi lah barang-barang tinggal lah ke. Jadinya facilitator ni pula preparation sebelum pergi program, macam saudara Zakir kata yang beritahu kan. PEPIAS ni nak skill average budak-budak ni, terutama nak handle pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah ni average kadang-kadang 100 ke atas. So banyak skill yang perlu kena bertambah baik lagi. Dan kebanyakan pelajar ni susah kita nak handle lah. Nak 100 orang handle 10 orang kan. Memang sukar, tapi kami mengharapkan pihak sekolah membantu lah. Dan itu je. Jadinya kalau sekiranya ada view ataupun penonton nak bertanya soalan, boleh tanya, nanti kita boleh PM lah. Sekarang pun dah menunjuk jam 12. Jadi kesempatan ini saya nak sama-sama, saya baru dapat berita pagi tadi daripada ayah kepada adik PMG kita. Dia adalah pembentang buku bedah buku semalam, iaitu Fatin Syafiqah Syuhada. Ayah dia baru saja meninggal dunia pagi tadi. So sama-sama kita ni sedekahkan Al-Fatihah untuk ayah syuhada lah. Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, jadinya kita tak ada apa-apa.
cukuplah sampai sini. Ada apa-apa kita jumpa di lain hari. Terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita. Kepada Cikgu Sofia, Cikgu Saiful dan juga Zakir. Zakir tu naib presiden kaderisasi kita. Terima kasih juga jemput. Okey, jadinya lepas ni kita ada program siaran langsung live streaming filem Munafik pada 22 April 2020 pada hari Rabu ni pukul 9 malam hingga 10 malam, serta ada Likok Ilmu Perpias yang bertajukkan persediaan dalam menyempuh ujian pada 21 April. Maknanya Selasa Rabu kita ada program live. Jemput ramai-ramai join ya. Okey, jadinya itu saja. Saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Alright, terima kasih atas peluang. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Hari silih berganti hari, jejak Anbiya kekal di sini. Kita penyambung warisan abadi, penerus generasi Ibu Pertiwi. Langkah aturkan seribu visi, menaburkan jasa budi dan bakti. Keringat gugur jatuh ke bumi, namun berundur tidak sekali. Bersama kita bina cinta dan harapan untuk hari ini dan masa depan. Kita aturkan langkah seiringan demi satu wadah perjuangan, agar esok menjanjikan kegemilangan. Biar seribu anak duri dan halangan tempuh dengan tekad keazaman, tetap teguh berdiri gagang bergandingan di persada kehidupan perjuangan, di persada